Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi pada semua putera-putera, pelajar-pelajar. Okey, so hari ini cikgu masuk pada subtopik 31 lagi, masih yang perbincangan kita dalam berkaitan hukum kegravitian semesta. Cuma hari ini nak masuk berkaitan, iaitu hubungan antara penceritaan graviti yang sedia ada dalam bumi ini, yang mana kita kata objek jatuh bila dalam keadaan ruang vacuum, free fall motion, nilai graviti 9.81 ataupun 10 setengah buku pakai, nak kait pula dengan kegravitian semesta. So kita bincang hari ini benda ni. Okey. Right. Semua objek apabila kita baling, contohnya satu objek bila kita baling ke atas, dia akan turun balik ke bawah. Okey. Kenapa? Sebabnya objek akan mengalami daya tarikan ke bawah, iaitu dinamakan berat. Istilahnya berat dari segi formula M times G. G adalah pecotan graviti. So tolong ingat ni, W equal to mg. Itu adalah kaedah yang kita boleh tunjukkan apabila objek itu mengalami daya tarikan disebabkan pecutan graviti yang menuju kepada pusat bumi. So dari segi penerangan yang saya cuba sampaikan di sini adalah apa-apa objek yang berada di zon bumi ataupun berada di hampir lapisan bumi akan mengalami daya tarikan. Daya tarikan ni akan sentiasa menuju ke pusat bumi, center of the earth. Okey, dan value dia kamu kena ingatlah 9.81 unit dalam ms negatif 2. Boleh? Okey. Macam tadi saya highlightkan bahawa kita nak cari hubungan antara daya graviti yang menarik objek ke pusat bumi dengan daya graviti yang menyebabkan objek jatuh. So kedua-dua ni dia ada persamaan dari segi tindak balas, dia menarik daya tarikan ni. Cuma dari segi situasi dia berbeza. Sebab apa saya kata berbeza? Kerana hukum yang dikaji ni oleh Sir Isaac Newton, dia menjelaskan bahawa dua keadaan yang berbeza. Satu melibatkan semesta, iaitu alam semesta. Satu lagi hanya berkonsepkan di dalam bumi. Okey, jadi kefahaman daripada topik 2 tingkatan 4, iaitu hukum gerakan Newton kedua, yang saya rasa semua orang tahu, bagi putera wajib tahu, adalah F equal to MA. F equal to MA adalah satu keadaan dinamakan daya. Dan daya ni ada macam-macam kategori. Daya geseran, daya tolakan, daya angkat, daya apungan. So yang kita faham bila objek jatuh kerana berat. Jadi perkaitannya di sini, A itu pecutan yang mana kita boleh relatekan dengan pecutan graviti. Okey. Jadi di sini hukum kegravitian semesta alam, yang ni saya rasa semua tahu, yang mana kita dah belajar topik awal dalam chapter 3 ni, iaitu pemala kegravitian dikali dengan satu objek yang berjisim M1 dan satu lagi objek yang berjisim M2. Tapi saya tulis M sajalah, sebab ini menceritakan keadaan kesannya apabila dua objek berada dalam bumi boleh mengalami daya tarikan juga. Apatah lagi kalau objek itu balik jatuh ke bawah, ada tarikan ke pusat bumi. Maka kita boleh highlightkan di sini F kedua-duanya adalah sama. Maka saya tulis MA sama dengan G M1M bahagi dengan R kuasa 2.
Kerana nilai M ni adalah sama, iaitu kita mengkaji tentang unsur yang sama, maka kita boleh hilangkan dengan kaedah pemotongan patakan sempurna M, maka kita akan dapat balik satu equation baru yang mana A ni ditukarkan kepada G. Kerana apa? A adalah bentuk pecutan graviti, iaitu saya akan tulis sebagai GM1 bagi R kuasa 2, atau nak lebih formal lagi kita tulis dalam bentuk G equal to GM over R squared. Mass of the object inside the earth. Ataupun dia berada di lapisan bumi. Masih diterima sebab macam saya ceritakan tadi, kesan pecutan graviti ni akan dialami walaupun kamu berada berhampiran dengan permukaan bumi, kerana daya tarikannya akan sentiasa menuju ke tengah-tengah pusat bumi. Untuk slide berikutnya, ini adalah satu graf yang mana menceritakan tentang kekuatan pecutan graviti, iaitu G, dan juga R. R ini adalah jari lah, biasanya diukur dalam unit meter, manakala G adalah pecutan graviti. Di bawah ni, yang mana saya tunjukkan bulatan ni, ini mewakili bumi, di mana keadaannya adalah, kalau kita boleh pecahkan, ini adalah di jari bumi. Jadi nilai G adalah berkadar terus, saya highlightkan dengan jarak dari pusat bumi bagi kedudukan R not exceed radius of the earth. Maksudnya apa-apa objek yang berada di sekitar di sini ke, as long dia tak lebih daripada permukaan bumi, maka dia berkadar terus. So graf tu kita tengok dia straight line. Kalau boleh kita tulis dia sebagai berkadar terus ataupun directly proportional. Tapi apa yang berlaku jika dia objek berada this zone? Kalau this zone, kita tengok pecutan graviti dia makin rendah. Makin rendah. Kenapa? Sebab dia telah jauh daripada pusat graviti bumi. Pusat graviti bumi berada di tengah. So maknanya di sini, kalau apa-apa objek dia jauh daripada bumi, memang dia tidak akan menuju ke dalam bumi lah. Maksudnya di sini, kalau kita lihat ada satu situasi di mana ini bumi, yang pernah jumpa tak, kita panggil tahib bintang ataupun meteor, batu-batu meteor ni yang bergerak. Ada satu keadaan di mana kerana dia berada berhampiran dengan lapisan bumi, daripada 3 batu ini, kemungkinan batu yang ini akan menuju ke dalam bumi. Kenapa? Sebab dia paling hampir. Yang dua ni mungkin bergerak jauh, tak masuk. Tapi yang ini boleh masuk. Kerana apa? Adanya tarikan, iaitu pecutan graviti tambah dengan iaitu daya daripada graviti semesta alam, yang menyebabkan dia tertarik ke dalam. Sebab itu istilah tahib bintang ni, dia masuk di lapisan ozon layer. Kita nampak seperti ada cahaya masuk, tapi tak sampai ke permukaan tanah lah. Biasanya dia terbakar di ruang atmosfera dan jadi hablu yang kecil, tak sempat jatuh ke permukaan tanah. Kalau dia sempat jatuh, kesan dia amat besar lah. Istilah macam momentum yang besar menghasilkan kesan letupan ataupun kedengaran bunyi tenaga yang besar bila dia menghempap tanah. Untuk slide ini kita
akan bincangkan bagaimana satelit boleh mengorbit bumi sepanjang masa. Dan bagaimana pula bulan boleh mengorbit bumi sepanjang masa. Adakah bulan dengan satelit mempunyai mekanikal yang sama, sistem yang sama? Tidak. Bulan tiada langsung enjin ataupun motor untuk menggerakkannya. Tapi satelit ada. Cuma dia bergerak tidak menggunakan pembakaran. Dalam kes ini, bagaimana bulan bergerak, begitulah satelit bergerak. Kerana ada daya tarikan, graviti dan juga daya graviti alam. Alam semesta. Okey, so kita pecahkan kepada dua situasi. Yang pertama dan yang kedua. Okay. Kalau mengkaji keadaan kesan daripada pecutan graviti bumi ini, yang saya kata kalau dia berada dekat, dia akan masuk ke dalam bumi, kita boleh lihat kepada dua kes. Yang pertama sekali, pecutan graviti boleh dikira dalam keadaan objek itu berada luar daripada permukaan bumi, yang mana kita perlu tekankan di sini, H ni adalah ketinggian ataupun jarak daripada lapisan bumi ke objek, iaitu H ni, jarak dari lapisan bumi ke objek. R tu adalah jejari bumi. Okey. Dan kalau objek itu berada di permukaan bumi, yang mana dia tidak melepahi zon, dia berada di permukaan bumi tapi tak lebih daripada bumi, saya boleh tulis sebagai R kurang daripada R, yang ini pula R lebih daripada R. Maka kita akan guna formula ini untuk mengira pecutan graviti bumi apabila dua objek sama ada berada di dalam bumi ataupun luar permukaan bumi. Okey, so kita pergi kepada contoh soalan yang berkaitan pecutan graviti bumi. Dia kata kat sini, hintulkan pecutan graviti di permukaan bumi. Okey, saya rasa semua tahu nilai G ni adalah 9.81 ms-2. Boleh tak awak buktikan macam mana? Jadi kita nak buat pembuktiannya kerana kita faham bahawa dia menceritakan tentang keadaan ini bumi, dan apa-apa objek as long dia berada dalam radius bumi, maka dia akan mengalami nilai G ni. Cuma berapa nilainya? Okey, kita faham formula dalam ini adalah daripada dua situasi. Sama ada satu objek berada tidak lebih daripada radius bumi, maka kita akan guna formula G equal to G M mass of bumi, divide by R squared. So gantikan terus 6.67 kali 10 negatif 11 times dengan mass of earth, iaitu 5.97 kali 10 kuasa 24 divide dengan radius 6.37 kali 10 kuasa 6 dikuasa 2 kan, jangan lupa, dan jawapan dia adalah you calculate sama-sama dan pastikan jawapannya adalah 9.81. So itulah jawapannya. Alright, untuk wujud latihan di Google Classroom ni, ini sebenarnya latihan sama di Google Classroom. So saya nak kamu buat 4 soalan juga, buat dalam kaedah yang sama sejak sebelum ni, upload dia kamu punya work di Google Classroom untuk saya semak. Dan jika kamu tidak was-was, tidak confirm jawapan yang kamu nak cari, atau kamu mungkin menghadapi masalah dalam menjawab, jangan malu, jangan segan, WhatsApp cikgu. Dalam grup tu kita boleh buat discussion secara terus menerus. Don't be shy, apa-apa tanya. Kalau sesat, tanya. Jangan malu bertanya. Okey, jumpa lagi pada sesi kelas berikutnya.